Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati binti Jamhari, pelajar sarjana muda fisioterapi dari Fakulti Sains Kesihatan UiTM Puncak Alam, akan menerangkan tentang humanism terhadap pemikiran umat Islam. Sebelum itu, saya terangkan dahulu pengenalan tentang humanism. Humanism adalah corak pemikiran yang berdasarkan individualism dan sekularism. Matlamat utama mereka adalah untuk memartabatkan manusia sebagai individu yang mampu menangani masalah yang mereka hadapi di dunia melalui akal fikiran mereka. Pemikiran humanism telah muncul sejak zaman Yunani lagi, tetapi telah dipinggirkan selepas agama Kristian menguasai corak pemikiran Eropah sepanjang zaman pertengahan. Selepas abad ke-17, pengaruh humanism tidak lagi dominan selepas kemunculan corak pemikiran yang lain seperti kapitalisme, absolutism dan nasionalisme. Apa itu humanism? Humanism ialah fahaman yang berpegang kepada prinsip mengagungkan sifat yang ada pada manusia dengan mengabaikan segala sistem kepercayaan agama. Pemikiran humanism ini meletakkan kehendak manusia sebagai matlamat dan pusat kehidupan. Humanism mempunyai banyak maksud dan definisi mengikut pandangan yang berbeza, tetapi template pemikirannya adalah sama. Maksud humanism dari segi bahasa berasal daripada perkataan Latin iaitu humanis yang bermaksud manusia. Dalam Kamus Dewan edisi keempat, dinyatakan dua maksud humanism. Yang pertama ialah sifat peri kemanusiaan. Yang kedua, pendirian sistem ataupun fahaman yang mengutamakan nilai-nilai kepentingan dan maruah manusia serta mengabaikan nilai-nilai atau kekuasaan yang lain. Seterusnya, kita beralih kepada sejarah dan pengasas humanism. Sejarah humanism boleh dirungkaikan dari dua perspektif, iaitu dari pandangan terminologi dan juga kronologi. Dari segi terminologi atau bahasa, humanism dikaitkan dengan penggunaan perkataan Itali humanista yang bermaksud para pendidik dan ilmuwan yang mengajar ilmu-ilmu kemanusiaan. Studia humanitas merupakan fasa yang membawa maksud semua bidang ilmu kemanusiaan selain daripada bidang ilmu ketuhanan. Dari pandangan sejarah, fahaman humanism ini telah bermula daripada India dan China sekitar abad ke-8 sebelum Masihi. Di India, falsafah Lokayata telah diperkenalkan dan falsafah ini merupakan hasil idea dalam kitab suci Hindu iaitu Vedas. Falsafah ini mementingkan material dan menolak konsep rohani. Di China pula, ajaran Taoism pula telah menjadi titik utama penyebaran fahaman yang bertumpukan manusia, menjadikan Lao Tzu ketua agama mereka. Ajaran Taoism ini mengajar manusia untuk sentiasa hidup berdampingan dengan manusia dan alam. Francesco Petrarca ialah pengasas bagi falsafah ini. Beliau diberi gelaran Bapa Kemanusiaan untuk sikap falsafahnya yang berpengaruh dengan penemuan teks klasik dan surat peribadinya. Beliau merupakan seorang ahli falsafah dan penyair di Itali pada zaman Renaissance Itali. Beliau percaya dengan nilai moral dan praktikal yang besar dalam kajian sejarah purba dan kesusasteraan, iaitu kajian pemikiran dan tindakan manusia. Dalam karyanya, beliau menunjukkan bahawa pencapaian sekular tidak semestinya menghalang hubungan yang sahih dengan Tuhan. Terdapat beberapa ciri ideologi humanism yang dapat kita lihat secara langsung. Yang pertama, mereka meletakkan manusia sebagai nilai dan perhatian utama. Kepentingan individu merupakan sesuatu yang paling dihargai. Ini selaras dengan definisi asal bahawa manusia adalah objek yang sangat penting. Yang kedua ialah kesamarataan antara semua manusia.
Kebaikan masyarakat adalah sangat penting dan mesti mengambil keutamaan ke atas kepentingan yang lain. Seterusnya ialah kepelbagaian individu dan budaya. Tiada paksaan dalam melakukan segala tindakan dan memenuhi keinginan mengikut kemampuan masing-masing. Kebebasan dalam pemikiran dan keyakinan ialah salah satu ciri humanism. Seorang humanism akan sentiasa mencuba berfikir secara positif dan menikmati kehidupan mereka. Akhir sekali, penolakan segala bentuk keganasan, termasuk keganasan ekonomi, agama, moral dan psikologi. Tidak akan ada yang menyakiti antara satu sama lain kerana kesedaran tentang kepentingan saling menghormati dan persefahaman diri. Humanism moden terbahagi kepada dua, iaitu humanism keagamaan dan humanism sekular. Humanism keagamaan berasal daripada zaman Renaissance. Mereka memperluaskan pengaruh kepada seniman, para ilmuwan dan juga orang yang beragama Kristian. Maksud humanism keagamaan ini ialah kehidupan manusia yang dipandukan oleh agama. Dengan agama dapat menyelesaikan masalah dan mencari jalan penyelesaian. Ia juga dapat membentuk sifat dan nilai yang suci dalam diri manusia. Humanism sekular pula berbeza dari humanism keagamaan kerana mereka menganggap mereka tidak perlu berpandukan kepada agama dan dapat mengatur diri mereka sendiri. Mereka menolak ajaran agama dan berpegang bahawa masalah dapat diselesaikan dengan fikiran logik akal. Matlamat humanism ialah dapat memahami seseorang individu secara holistik. Seterusnya dapat membantu setiap orang untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya dan dengan itu dapat menyumbangkan kepada masyarakat. Seterusnya ialah pendekatan ini memahami sifat manusia sebagai tahap yang berbeza secara kualitatif daripada spesies lain. Akhir sekali, ia dapat membantu seseorang individu mengesan potensi sebenar diri mereka dan boleh diaplikasikan ke dalam kehidupan mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Kritikan yang diterima oleh ideologi humanism ini yang pertama ialah daripada Ali Shariati, seorang sarjana Islam dari Iran. Pada pandangan beliau, humanism menekankan peranan akal fikiran, budi pekerti, intelektual dan kewibawaan manusia dalam menyelesaikan masalah di dunia ini. Semua benda yang dinilai oleh logik akal manusia pastinya terbatas. Manusia penyokong konsep humanism ini telah digambarkan sebagai mempunyai nilai moral sejak azali lagi dan akan bersikap baik walaupun tidak berpegang kepada ajaran agama dan tidak percaya kepada Tuhan. Bagi pandangan Kasim Ahmad, iaitu seorang pemikir Malaysia, beliau menyuarakan bahawa humanism keagamaan sebenarnya menjunjung seperti yang dikehendaki oleh tamadun manusia pada masa kini. Beliau juga menyatakan bahawa gagasan undang-undang ilahi tersebut diperolehi daripada sumber Al-Quran dan sumber Sunnatullah. Oleh itu, kedua-dua sumber tersebut tidak boleh bertentangan antara satu sama lain agar boleh difahami secara rasional dan logik. Tokoh humanism yang pertama ialah Abraham Maslow. Abraham Maslow ialah seorang ahli psikologi yang dilahirkan di New York. Maslow telah memperkenalkan teori hierarchy of needs ataupun hierarki keperluan. Teori Maslow mempunyai 5 tahap keperluan yang bermula daripada keperluan fisiologi, contohnya makan dan minum, keperluan keselamatan dari segi fizikal dan mental. Seterusnya ialah keperluan sosial, contohnya mendapat kasih sayang yang cukup antara keluarga dan lain. Keperluan penghargaan pula bermaksud keperluan dihormati dari orang lain. Akhir sekali ialah keperluan hasrat, iaitu tahap paling tertinggi.
Tokoh kedua ialah Arthur Wright Combs, ialah seorang pendidik dan ahli psikologi. Combs berpendapat bahawa guru tidak boleh membuat pelajar untuk suka pelajaran yang mereka tidak gemar tentang kehidupan mereka. Combs memberikan lukisan dua lingkaran yang bertitik pusat pada satu. Lingkaran besar ialah persepsi dunia dan lingkaran kecil dari persepsi diri. Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri, maka makin berkuranglah pengaruhnya terhadap perilakunya. Terdapat 5 kesan buruk humanism. Yang pertama ialah menafikan kewujudan Tuhan. Individu yang mengamalkan konsep humanism seperti tiada arah tuju dan pegangan hidup kerana menghiraukan suruhan dan ajaran Allah. Manusia yang mengamalkan konsep humanism tidak dapat membezakan yang benar maupun yang salah, dan manusia di muka bumi ini dianggap seperti Tuhan yang berkuasa, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berperanan di muka bumi ciptaannya. Seterusnya ialah mementingkan kekuasaan. Individu yang mengamalkan konsep humanism ini dilihat mementingkan kekuasaan dan menghiraukan perkara sekeliling. Contohnya, penciptaan senjata nuklear yang memberi kesan negatif kepada kemusnahan alam. Perkara ini menunjukkan manusia lebih mementingkan kekuasaan. Kesan lain ialah mengabaikan matlamat hidup yang sebenar. Manusia sepatutnya memakmurkan alam dan tidak menguasai sumber alam. Pergaulan bebas juga antara kesan humanism. Pergaulan bebas berlaku di antara lelaki dan perempuan tanpa mengikut batasan agama yang telah ditetapkan. Akhir sekali ialah mengabaikan nilai kemanusiaan. Mereka mengabaikan nilai kemanusiaan secara holistik. Ilmu fardu kifayah diberi keutamaan, manakala mengabaikan ilmu fardu ain. Ini memberikan kesan negatif kerana dapat mewujudkan manusia yang tidak seimbang intelektualnya. Kesimpulannya, humanism mengajar manusia bahawa semua manusia adalah sama, sebahagian daripada dunia dan ciptaan Tuhan. Pada mulanya, fahaman yang mengagungkan manusia ini adalah sebuah fahaman yang masih mengekalkan spiritual keagamaan. Namun, lama kelamaan, humanism ini telah menjadi sebuah fahaman sekular, lagi-lagi kesannya dapat dilihat pada zaman Renaissance sehingga kini. Teori humanism percaya akan kuasa dalaman yang dimiliki oleh manusia perlu dipupuk ke arah nilai-nilai positif. Burung helang terbangnya tinggi, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih saudara dan saudari memberi tumpuan sepenuh hati. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.